Okey, untuk video kali ini kita akan fokus kepada cara untuk melukis image formation dengan menggunakan Ray diagram. Alright, so kita akan fokus kepada concave mirror dengan convex lens dulu. Okay, so kalau awak tengok video cikgu yang pertama tadi, we talk about how concave mirror and convex lens have the same general characteristic, which is it is converging. Alright, so this diagram actually I got from the first video. So kalau tak tengok lagi, kena tengok dulu video tu. So kita tahu dia sentiasa converge. Kalau concave mirror dia akan converge macam ni, kalau convex lens dia akan converge macam ni. Okay, alright, so the next thing yang cikgu nak explain dekat sini adalah the term U here. Okay, U ni actually is object. Okay, kalau image kita namakan dia V. Alright, okay, so untuk first case, okay, kita akan lukis concave mirror sahaja. Kenapa cikgu letak convex lens ni sebelah dia? Sebab image formation daripada concave mirror nanti akan exactly the same dengan image formation untuk convex lens. Alright, nanti kita buktikan. Betul tak ciri-ciri yang kita akan tulis dekat sini nanti semuanya akan sama. Alright. So, the first case, kita nak tengok the first case kalau objek tu berada pada kedudukan more than C. So, let's say it is right here. Okay, so this is the object. Okay, so the first line ni actually is this situation right here. So the second line ni adalah untuk lens ni. Tapi kita nak tengok nombor satu je dulu. Okay, sebab untuk lens kita tak guna C, kita guna F. Alright. Okay, so the first situation first, the concave mirror. Bila ada objek more than C, apa yang kita boleh buat? Macam mana nak lukis Ray diagram dia? Kita mesti ikut steps yang cikgu dah tulis dekat tepi ni. Okay, steps yang cikgu dah tulis kat tepi ni kita ikut je satu per satu. Tapi what you have to remember, you have to choose only 2 out of 3 steps to complete the Ray diagram. Okay, so as a starter kita try buat nombor 1 dengan nombor 2 dulu. Okay, untuk case pertama. So from the object kita mesti lukis parallel lines. Okay, so kita ambil pembaris, make sure you use your ruler, kalau tak kita takkan dapat tepat. Okay, kita buat satu parallel line yang menuju ke arah concave mirror, and then kita mesti pergi ke F. Dia mesti converge, right? Sebab general characteristic dia converge. So it will converge at F. Okay, something like that. Okay, so number 1 kita dah siap. Okay, nombor 2 pula. Objek mesti pergi ke F. Okay, so objek mesti pergi ke F. Okay, somewhere there. Dan dia mesti buat satu parallel line lepas dah jumpa mirror. Okay, so kita buat satu parallel lines dekat sini. Okay, so the intersection between those two rays, kita boleh lukis image kita. Okay, remember just complete 2 out of 3 steps saja. So, intersection dia dekat mana? Okay, intersection dia is right here. So, you see, we start from the tip. So, kalau kita nak lukis image pun dekat tip juga. Okay, lepas tu kita akan lukis image. Kita akan lukis image dekat sini. Alright. So, apa karakteristik of the image here? Okay, the first one, the L, which is the location, kita tahu it is between C and F. Alright. So, the second characteristic, the orientation, we can see orientation ni bila image tu terbentuk di bawah paksi X, under the X-axis, it will always be inverted. Okay, dia terbalik. Okay, and then remember, the UV dengan IR thing, kalau dia inverted, dia mesti real. So dekat sini kita skip S kejap, kita buat T dulu. Type dia mesti real. Kalau dia inverted, dia mesti real. Right? Dan S size dia kita perasan. Okay, sebenarnya kalau kita buat betul-betul, yang ni tak obvious sangat. Tapi kalau kita buat betul-betul, awak buat dengan baik, dengan skala yang betul, dekat kertas graph, better. Okay, S dia kita akan dapat, size dia actually is diminished. Dia akan lebih kecil daripada objek. Okay, so these are the 4 characteristics of the image formed by an object that is placed more than C dekat concave mirror. Okay, kita tengok case yang kedua pula. Okay, case yang kedua adalah apabila U is at the position C. So somewhere right here. Okay, buat step yang sama daripada objek. Okay, dia pergi parallel ke concave mirror. Lepas tu dia akan lalu F. Okay, lepas tu second step, objek, dia akan pergi ke F. Lepas tu dia akan lalu parallel. Okay, so apa yang kita dapati? Kita punya image adalah right under C. Okay, so the location is at C.
Okay, bila dia dekat C, O dia, orientation dia, kita tengok dia terbalik, so inverted. Okay, terus pergi ke type dia. Bila dia inverted, dia mesti real. Dan last kali S, size dia, okay, kita perasan dia akan same size with the object. Okay, so itu karakteristik untuk image pada kedudukan, objek pada kedudukan C. Apabila objek itu berada pada kedudukan di antara F dengan C, so somewhere right here. Okay, so daripada objek, dia akan pergi ke parallel, buat satu parallel line. Lepas tu, bila dia dah lalu dia concave, dia akan converge pergi F. Okay, so this is the first step. The second step is objek, dia akan lalu F. Okay, F, lepas tu dia akan buat satu parallel line. Okay, parallel line ni dia akan intersect dengan the other line dekat sini. So, bila kita lukis image dia, kita akan dapati the location is more than C. Okay, the orientation is also inverted. So, kita tahu bila dia inverted, type dia mesti real. Okay, the next one, size dia kita perasan dia akan magnified. Bila kata magnified, maksudnya dia membesar. Image dia akan dihasilkan lagi besar daripada objek sebenar dia. Okay, so itu untuk situation yang ketiga. Alright, untuk situation yang keempat, okay, adalah bila objek berada pada F. Okay, bila objek berada pada F, alright, kita buat step yang sama. Step yang pertama, objek, parallel, lepas tu dia akan converge dekat F. Okay, step yang pertama. Step yang kedua, okay, perasan tak dekat step yang kedua ni, sepatutnya kita lukis objek, lepas tu dia kena lalu F, lepas tu dia parallel. Tapi sebabkan objek ni betul-betul berada pada F, macam mana dia nak lalu diri dia sendiri? Betul tak? Okay, so untuk step yang kedua, kali ni kita tak boleh guna. Alright, kita terus skip yang ketiga. So, untuk step yang ketiga macam mana? Alright, so daripada objek, dia akan pergi ke P, principal axis. Okay, dia akan pergi ke P, sampai dekat P dia kena reflect. Okay, so you remember law of reflection, bila dekat sini adalah angle of incident, angle of reflection mesti sama. Okay, so you agak-agak lah. You agak-agak, dia punya angle mesti sama. Alright, so this is the second ray. So, if you notice, dua ray yang kita lukis ni, dia adalah parallel rays. Apa maksud parallel rays? Parallel rays ni maksudnya dia takkan bertemu. Okay, macam mana kita extend pun ray ni, dia takkan bertemu, dia takkan intersect with each other. Okay, so kalau kita extend belah sini pun, dia takkan intersect. So, takkan ada pertemuan yang berlaku. Bila takkan ada pertemuan yang berlaku, actually no image is formed. Okay, so kalau kita tengok dalam buku teks, actually dia cakap image is formed at infinity. Maksudnya no image is formed lah. Okay, so basically that's the case for U is equal to F. Alright, for the next one, alright, U is less than F. Okay, so maksudnya somewhere here. Alright, so kita nak lukis sama juga. First step, objek ke parallel. Lepas tu dia akan converge dekat F. Okay, no problem for step 1. Step 2 pun dia tak boleh nak buat sebab dia mesti objek lalu F. So takkanlah dia nak ke belakang balik. So kita mesti buat skip step 2, kita buat step yang ketiga. Step yang ketiga mesti objek, dia pergi ke principal axis. Alright, sama juga angle of I mesti sama dengan angle of R sebab ini adalah law of reflection. So kalau awak perasan, agak-agak lah R dia macam ni. Okay, bila kita lukis, kita akan dapati ray dia bukan parallel. Okay, non-parallel rays. Maksudnya dia bukan parallel. Alright, dia akan bertembung. Tapi kalau kita tengok bawah ni, dia makin lama makin melebar. So tak mungkin akan bertembung dekat bawah. So macam mana kita nak buat? Kita tarik ray ni naik atas. Okay, pakai penggaris Okay, dia akan bertembung juga tapi somewhere here. Okay, see? This is the tips. So awak kena lukis tips juga. Okay, so this is where the image is going to be formed. So if you notice kalau dekat sini mata kita, alright, the image is formed behind the mirror. Okay, image is formed behind the mirror. So that is the location for this image. Dia lain sikit. Alright, lepas tu dia punya orientation, for the first time kita dapat orientation yang upright. Dia tegak sebab dia berada pada atas paksi X, above the X-axis. Alright, kita tahu kalau dia
upright, UV dia punya type mesti virtual. Okay, dan dia punya size, obviously dia punya size akan magnified. Bila magnified maksudnya dia lebih besar daripada size objek. Okay, the last case, okay, U at infinity. U at infinity ni dia special sikit sebab dia ada step dia sendiri. Okay, untuk objek dekat infinity, kita tak boleh nak lukis pun objek dia sebab objek dia infinity, maksudnya objek dia jauh, sangat jauh daripada cermin ni. Okay, so apa yang akan dihasilkan, image yang akan dihasilkan, kita mesti ikut dua step ni. Step ni special Okay, the first one is infinity. Okay, so daripada infinity dia mesti lalu F, lepas tu dia mesti parallel. Okay, so let's say object is from infinity from here. Okay, dia lalu F, dia kena dekat concave mirror, dia mesti pergi parallel. Itu first step. Okay, alright, second step dia pula, daripada infinity dia mesti lalu C, lepas tu dia mesti reflect balik dekat infinity. So let's say if we have infinity, okay, dia lalu C, okay, dia pergi ke mirror ni, lepas tu dia akan reflect balik naik atas. Okay, kat mana image formation dia? Somewhere over here. Okay, kita akan dapati bahawa image formation dia, location dia is at F. Okay, dia punya orientation terbalik sebab dia di bawah part CS. So inverted, so kita tahu IR, type dia mesti real. Dan last kali size dia, okay, benda yang besar, benda yang jauh, maksudnya bila dia dikenakan pada concave mirror, of course benda tu akan jadi kecil. Okay, image yang terhasil tu akan jadi kecil daripada size dia yang sebenar. So this is diminished. Okay. Alright, so these are the characteristics of image formed on concave mirror. Okay, so nanti kita nak check pula in the next video, kalau convex lens, adakah image formation dia akan sama macam apa yang kita tulis ni? Okay, sepatutnya samalah. So nanti kita akan buktikan dalam the next video.